kita akan keluarkan notis untuk dituduh di mahkamah. Betul. Tapi sekarang setahun belum tentu settle. Hampir 70% adalah penyumbangnya motosikal. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton di luar sana. Berjumpa lagi kita pada podcast Hairan Metro apa-apa saja pada minggu ini. So, pada minggu ini kita akan membincangkan topik yang agak kena dengan situasi semasa kita, iaitu kita akan berborak ataupun berbincang pasal sambutan hari perayaan. So, semestinya sambutan hari perayaan kita pada kali ini menjelang sambutan Aidilfitri ni, semestinya orang akan berpusu-pusu untuk pulang ke kampung halaman. Yalah, kita nak menyambut raya, dah sebulan berpuasa, kita nak menyambut hari kemenangan kita kepada umat Islam kan, kita mesti nak balik beraya di kampung. Jadinya disebabkan itu, kemungkinan bila orang berpusu-pusu balik tu akan ada aliran trafik yang agak padat, dan pertambahan aliran trafik tu yang tapi sememangnya setiap tahun akan ada sampai kita nak balik ke kampung mengambil masa sampai 12 jam, 18 jam. Ada setengah tu sampai 20 jam pun ada kan. Jadinya hari ni kita nak bincangkan pasal khas musim perayaan Aidilfitri dan keselamatan jalan raya. Jadinya kita ada tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu dua orang. Yang pertama ialah yang berbahagia, Datuk Lokman Jamaan, iaitu pengarah kanan penguatkuasa JPJ Malaysia. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana menjemput kami. Okey, yang kedua adalah Dr. Azmi Awang, iaitu timbalan pengarah penguatkuasa JPJ Malaysia. Okey, selamat datang, Doktor. Okay, terima kasih atas jemputan. Okey, sama-sama. Okey, kita hari ni kita borak santai sikit. Jadi saya nak tahu juga, bila musim perayaan tradisi balik kampung apa semua ni kan, dia akan kadang-kadang tu ada tragedi. Setiap tahun kita akan tengok tragedi. Perasaan gembira nak balik kampung, tetapi bertukar sebaliknya. Jadi boleh Datuk ataupun Doktor jelaskan isu-isu keselamatan jalan raya khususnya pada musim perayaan kita ni yang kita nak balik ni? Okay, memang dah menjadi tradisi lah. Terutama di Malaysia. Orang-orang Melayu baik, India baik, China baik. Musim perayaan ni memang musim balik kampung. So kita boleh lihat tradisi ini memang berlaku setiap kali musim perayaan, terutamanya musim perayaan Aidilfitri kali ini. So kami telah menjangkakan bahawa akan ada pertambahan lebih kurang 2 juta kenderaan yang akan bertambah di masa perayaan Hari Raya ini. Di mana kita melihat pada pertambahan kenderaan ini akan menyebabkan berlakunya pertambahan kemalangan dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya kadar kematian yang lebih tinggi. Jadi memang kita telah merancang, saya dan tim saya daripada JPJ, bahagian penguasa telah merancang operasi-operasi dan juga tindakan-tindakan yang perlu kami buat bagi menurunkan atau melandaikan, ya Doktor? Betul. Melandaikan kes-kes yang melibatkan kemalangan jalan. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit tentang cadangan-cadangan ataupun rancangan yang telah kita laksanakan, Doktor. Okey, betul Datuk. Kita tahu bahawa apabila musim perayaan, maknanya tradisi balik kampung ni sangat unik dari tahun ke tahun. Jadi disusuli pula dengan cuti sekolah. Ya, betul. Cuti Sebab sekolah cuti sekolah seminggu. awal kan. Sekolah, ya. Jadi bila cuti sekolah seminggu, pergerakan kita tengok persediaan pengangkutan awam, tiket kapal terbang pun dah habis dan sebagainya. Dan yang paling kritikalnya adalah dari segi perjalanan yang begitu tinggi di jalan raya. Belakang berlaku kesesakan dan sebagainya. Secara amnya kemalangan berkorelasi dengan peningkatan jumlah kenderaan yang ada di jalan raya. So kita dapati bahawa minggu pertama dia orang bergerak keluar daripada kota ke kampung. Minggu kedua selepas raya dia akan balik daripada luar kepada bandar balik. So dalam proses tadilah berlaku kemalangan-kemalangan yang antaranya sikap yang mana kita tengok daripada data Datuk, kita dapati bahawa kalau 20 berlaku dalam tempoh 2 minggu tu 20,000 kemalangan, akan ada lebih kurang sekitar 200 lebih kematian. Bukan 1% lah. 1%. Setiap kali kemalangan berlaku, ada 1% akan menyebabkan kematian. Umpamanya kalau 200,000 kemalangan berlaku, selalunya 1%, iaitu lebih kurang 200 kematian akan direkodkan. Begitulah seriusnya keadaan keselamatan jalan raya di 1% tu tinggi tu kematian. sangat tinggi, tu. sangat tinggi. Dan hampir 70% adalah penyumbangnya motosikal. Penyumbangnya motosikal.
Dan apa punca-punca kemalangan tu? Sebab kita tahu of course berpunca daripada sikap pemandu tu sendiri, tapi ada ke punca-punca lain selain daripada sikap tu? Yang dominannya memang sikap, behavior. Contohnya langgar lampu merah, laju, potong queue, guna lorong kecemasan. Yang paling bahaya sekali pakai telefon masa memandu. Ya. Ini antara perkara yang boleh menyebabkan kemalangan lah. Sebab bila you pakai telefon, 70% you punya concentration jatuh. Dia akan buatkan kita leka. Ya. Kita akan fokus kepada telefon berbanding pemanduan. Yes. Dan ditambah pula dengan kenderaan yang banyak, yang tinggi di jalan raya, sikit leka aja dah jadi. Ya, betul. So kalau macam jalan kosong tu, kalau main phone, kita memang salah main phone, tapi kalau kita sekadar tengok sekejap mungkin tak ada apa lagi sebab jalan kosong. Tapi kalau jalan orang ramai, orang break depan pun kita tak nampak. Sebenarnya walaupun jalan kosong 70% concentration kita dah hilang. Maknanya kalau jalan kosong, tetapi kadang-kadang kita tengok dalam TikTok banyak ya, kenderaan tu tiba-tiba pergi kanan, masuk ke jalan orang lain. Ya, betul. Yang ini saya yakin kebanyakan perkara yang berlaku begini ni disebabkan oleh penggunaan telefon semasa memandu. Ya, betul, betul. Saya setuju bila penggunaan telefon tu memang bagi saya itu adalah satu kes berat yang perlu dipertimbangkan sebab ia adalah penyumbang utama juga kepada kemalangan jalan raya. Dan bila kita hilang fokus memang kemalangan akan berlaku. Walaupun tak sampai 3 saat pun kemalangan mesti akan jadi. Saya ingat kita nak pergi sedikit tentang statistik ya. Ya, boleh. Kalau kita lihat daripada statistik tahun lepas kematian, ni secara umumnya setahun ya. 6,443 kematian yang dicatatkan pada tahun 2023 berbanding 6,080 pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa setiap tahun menunjukkan kadar peningkatan sehingga 6% ya. 6% ya. Punca kemalangan ni kalau kita lihat banyak disumbangkan oleh macam doktor kata tadi, faktor manusia dan 70% contributed by motorcyclist. Mana yang bawa motor ni. Jadi kalau kita lihat daripada jam dan minit sebagainya, setiap 2 jam ada satu kenderaan yang melibatkan motosikal maut kerana berlaku kemalangan jalan raya. Dalam 1 jam, dalam 2 jam ada satu kemalangan maut. Dan dalam masa 1 jam 20 minit ada 18 kematian ya. Kata ya. Itulah seriusnya keadaan kemalangan di. Saya tambah sikit tu. Maknanya kalau secara bulanan tu sekitar 500 kematian. 500 kematian akibat kemalangan motosikal. 500. Keseluruhan lah kemalangan melibatkan kematian 500 sebulan ada kematian akibat kemalangan jalan raya. Okey, bila kita sebut kematian yang paling tinggi adalah dalam kalangan penunggang motosikal tadi kan. So datuk ataupun doktor ada ke nasihat kepada penunggang motosikal ni supaya kadar kematian ataupun kadar kemalangan tu boleh diturunkan? Okey, penunggang motosikal ni kebanyakan pemegang lesen. Secara amnya mereka dah tahu tip-tip keselamatan jalan raya. Maknanya nombor satunya pastikan memakai peralatan keselamatan yang mencukupi. Topi keledar kena pasang dengan betul. Menunggang tak boleh laju. Jangan betul. Elak cilok motor jangan ubah suai. And then begitu juga dengan mengekuri. Jangan terlalu mengekuri kenderaan yang besar dengan rapat. Mengekuri kenderaan ni doktor memang selalu berlaku antara motosikal kecil ni dia suka mengekuri kenderaan besar. Tetapi kenderaan besar ni kadang-kadang bila mereka rosak dan sebagainya buat emergency brake, yang motosikal yang mengikut belakang ni akan sama ada terperosok masuk ke bawah ataupun mereka ni akan terbabas. Selalunya sebab dia nak mengelak kan. Ya, mereka tak sempat nak mengelak keadaan ni. Itu sebab dalam ops hari raya kita ni, kita antara tumpuan kita ada beberapa isu yang kita fokuskan anggota kita dan pegawai kita kali ini iaitu ops khas motosikal yang kita memang khusus kepada motosikal. Yang keduanya ops khas 9 kesalahan utama. Iaitu kesalahan yang melibatkan daripada individu itu sendiri. Maknanya sikap. Sikap mereka macam doktor kata tadi. Bawa laju, tak pakai helmet. Ni sikap lah. Cilok dan sebagainya. Orang kata cilok dan sebagainya kan. Ini antara 9 kesalahan utama. Langgar lampu merah, ikut lorong kiri, kecemasan. Ini perkara-perkara yang kita akan
tumpukan dalam operasi kita selain daripada OPHAS kenderaan perkhidmatan awam, iaitu bas-bas. Kita akan tengok dia punya roadworthiness dia dan OPHAS kenderaan barangan. Okey, jadinya saya nak tahu juga bila sebut pasal menggunakan lorong kecemasan tadi, kalau kereta kita tahu memang tak boleh kan, tapi kalau motosikal tak boleh digunakan, dia tak boleh gunakan lorong kecemasan juga ke ataupun dia boleh pakai? Motosikal ni dia kena bergerak di sebelah kiri lah. Di sebelah, kita galakkan di sebelah kiri kerana kelajuan dia dan sebagainya. So elok-eloknya dia paling kiri sekali. Itu lebih selamat untuk dia lah. Jadinya, sebab kenderaan besar ni persendirian lain biasanya bergerak di lorong paling kanan dan di kolong biasa. Jadi motosikal kita memang dengan saiz dia tadi sangat sesuai di sebelah kiri. di sebelah kiri lah. So maksudnya kalau macam in case kalau dia termakan sikit lorong kecemasan tu pun should be okay lah. Should be okay. Should be okay. Sebab ada juga yang claim kata, kalau motor mana boleh ikut lorong kecemasan, dia kena ikut lorong kereta juga. Tapi yalah, kalau kita fikir kalau motor pun nak ikut belakang kereta, jam lagi kan. Nak balik macam mana? Untuk makluman lah, dah cakap pasal guna lorong kiri ni. Plus Plus telah pun mengadakan satu kenyataan bahawa 18 poin telah dibenarkan untuk kenderaan-kenderaan menggunakan lorong kecemasan atau dipanggil smart lane. Ya betul. Saya nak tanya juga pasal smart lane tu. Alang-alang Datuk dah mention pasal benda tu, boleh terangkan sikit secara Okey, sebelum ni dia terperinci. Yang saya pun hadir dalam taklimat tersebut. Sebelum ni ada 14 lane yang telah diwartakan sebagai smart lane, dan kali ini ditambah kepada 18 lane. Dan sebelum mereka mengikuti jalan-jalan tersebut, smart lane ini akan diberi tanda-tanda tertentu. Dia akan ada satu blinking isyarat lah. Isyarat. Lampu-lampu isyarat untuk membolehkan kenderaan melalui jalan dipanggil smart lane ini. So maknanya bila dia aktif, dia ada masa aktif dia. Cuma smart lane ni dia tak benarkan, kita tak buka pada waktu malam. Dia waktu siang saja. Waktu siang sahaja. Dan apabila dia aktifkan, barulah kita boleh gunakan smart lane. Tak sepanjang masa, mengikut keperluan dia. Mengikut keperluan. Tengok aliran trafik bila dah berat sangat, barulah dia mula buka plus akan activate, dan boleh rujuk kepada portal-portal lah, syarikat konsesi itu sendiri. So tujuannya untuk mengurangkan kesesakan ke macam mana? Ya, memang tak lain tak bukan adalah tujuan untuk melancarkan perjalanan dan mengurangkan kesesakan. Selain daripada itu, ia juga boleh mengurangkan kadar kemalangan, saya percaya, sebab ramai orang tak sabar. Betul. Tak sabar bila kena jam ni, selalu tak sabar. Jadi bila ada lorong smart lane ni, memang akan sedikit release lah, rasa dia ada laluan lain yang boleh menyebabkan mereka sampai awal sikit. So tekanan tu dapat dikurangkan lah oleh pemandu-pemandu ketika jam ni lah. Saya nak kaitkan sikit pasal tak sabar. Inilah bila musim perayaan kan, balik kampung, kemalangan, sikap yang paling utama kurang sabar. Tak sabar ni. Kesedaran tak sabar ni banyak masalah. Betul. Kerana target, biasalah bila musim perayaan, kenderaan banyak, jumlah jarak perjalanan tu, masa perjalanan tu akan meningkat. Biasanya kalau saya balik Kelantan, biasanya 8 jam. So mungkin boleh mencecah 12 ke 14 jam. Jadi kat situlah akan ada sikit elemen hilang sabar. Bila hilang sabar, mulalah nak potong queue, sebenarnya tak kira risiko-risikonya datang semasa tersebut lah. Ada juga yang tak sabar tu kan, kadang-kadang tu bila ada kenderaan lain nak tukar lorong, mungkin dia nak masuk. Ini jadi road bully lah ni. Road bully kan. So ada setengah tu yang dia tak bagi lah apa semua kan. Itu berpunca dah lah puasa kan. Lepas tu orang potong queue, masuk kiri. Potong queue ni satu isu. Saya memang galakkan orang ramai, dan saya dah berbincang dengan tim saya, dengan doktor sekali, supaya kita buka kepada orang ramai menjadi mata dan telinga JPJ sendiri. Kita bagi pada orang ramai ni supaya kalau nampak orang cilok, langgar lampu merah, fancy number, tak pakai helmet, tak pakai tali pinggang, pakai telefon, adukan pada kita. Adukan kita melalui JPJE aduan tu sendiri. Okey, JPJE aduan dekat aplikasi JPJ, My JPJ. Okey, cuma ada tak kriteria yang orang tu boleh mengadu? Contohnya dia kena ambil gambar bukti ke, ataupun kena ambil video betul. Macam mana? Dalam tu telah kita letakkan keperluan-keperluan maklumat. Maknanya untuk sebelum muat naik, pastikan ada gambar, pastikan tarikh, masa, nombor kenderaan, dan maklumat tu muat naik kepada aplikasi My JPJ, dan lepas tu kita akan proses lah.
Bagaimana cara kita akan ambil tindakan, kita akan kata notis dan sebagainya selepas 3 hari, dan pasti mereka yang buat salah tadi akan dikenakan tindakan. Okey. Cuma nak tahu juga bila kita merakam tu, adakah sambil kita bawa kereta sambil memandu tu yang ini ada soalan juga selalu berlaku. Memang, janganlah kita merakam. Isteri kita duduk berlawak sebelah ni, kita cakap okey, you rakam. Kita sedang memandu kan. Yang memandu tu janganlah merakam. Dah jadi satu kesalahan pula. Betul. Jadi mereka boleh buat apa ni dalam aplikasi yang kata tadi iaduan@jpj, dan satu lagi boleh email pun boleh. Email pun boleh. Email pun boleh dalam aduantraffic@jpj.gov.my. Aplikasi MyJPJ tadi iaduan, dan laman web sistem pengurusan aduan SISPA. Okey. Yang ni pun memang dia akan centralize dan dia akan edarkan pada kita lah. Jadi 9 tadi saya bacakan balik 9 benda yang kita memang nak serius, nak nampak apa ni, kalau orang ramai boleh bantu kita. Kenderaan-kenderaan gagal mematuhi lampu isyarat merah, memotong garisan berkembar, menggunakan telefon bimbit, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar, topik keledar, memotong sebelah kiri, memotong barisan, cermin gelap, dan no more fancy. Yang ni kita memang minta lah orang ramai supaya bantu kami lah. Bantu JPJ. Sebenarnya orang-orang ni lah sebenarnya yang menyebabkan kesesakan. Jadi kita beratur elok, masa kita memandu tiba-tiba dia mari celok, dia mari potong queue dan sebagainya. Tugas tuan-tuan ada, bantu kami hantar. Relax je, hantar muat naik dan kita akan ambil tindakan. Mungkin ada 1% ataupun 2% yang tak patuh kepada peraturan jalan raya. Itu yang menyebabkan 98% lagi tu menanggung akibat. Yang itu yang dia marah tu. Yang 1-2% ni yang jahat ni, yang potong queue lepas tu masuk balik kan. Menyirap orang marah kan. Orang marah nak jadi road bully dan sebagainya. Betul. Yalah, kita dah beratur setengah jam, dia tiba-tiba mari boleh tuan-tuan hantar, ambil gambar, ambil masa, hantar kepada aplikasi MyJPJ. Betul. Aduan di MyJPJ. Bagi saya setuju dengan pendekatan yang dijalankan oleh JPJ itu, sebab kalau kita nak mengharapkan, bukan kata JPJ ni tak bagus, JPJ bagus, tapi kalau kita nak mengharapkan kepada anggota yang ditugaskan tu, tak cukup untuk kita kesan semua kesalahan yang ada. Jadinya bila ada JPJ buat pendekatan orang ramai boleh mengadu kan. So kita boleh cegah ataupun kita boleh kenakan tindakan yang lebih ataupun banyak lagi yang ni. Itu saya nak kaitkan sini sikit. JPJ untuk operasi musim perayaan ni, kita mengerahkan kekuatan kita seramai lebih daripada 2,000 anggota. Tugas kita selain daripada buat pemeriksaan di terminal bas, operasi motosikal, kita perlukan bantuan orang awam. Kalaulah ada 4,000 lagi 5,000 yang tolong membantu kami tadi, jadi kekuatan JPJ sebenarnya dah hampir 7 atau 8,000. Ini akan membantu sama-sama kita mengurangkan kesalahan jalan raya. Dan orang awam ni dia boleh juga jadi mata-mata kepada JPJ. Itu yang kita hasratkan. Itu hasrat JPJ sebenarnya kan. Okey, saya nak tahu juga bila ops khas ni akan mula-mula dijalankan. Okey, kita akan mulakan daripada 1 April 1 April. Besok lah. Besok akan bermula dengan doktor kata tadi 2,000 anggota akan dikerahkan berada di jalan-jalan raya dan spot-spot tertentu yang telah kita kenal pasti. Kawasan-kawasan kemalangan ni memang kita dah kenal pasti daripada data-data kita. Kita akan gerakkan anggota kita lebih kurang 2,000 orang daripada 1 hari bulan sehingga 20 hari bulan. Lebih kurang 20 hari Lebih kurang 20 hari kita akan laksanakan. Di mana cakap pasal kesesakan tadi, saya nak sentuh sikit pasal kesesakan. Jadi kami nak galakkan orang ramai lah untuk mengelakkan kesesakan. Why not you use public transport? Gunakanlah. Ya, betul. Gunakanlah bas-bas awam, kenderaan-kenderaan awam untuk balik kampung. Terutamanya penunggang motosikal. Betul. Motosikal pasal dia menyumbang pada 70% accident tadi kan. Kalau dia boleh berpindah kepada shift mode of transportation dia kepada perkhidmatan awam, mungkin kadar ini boleh diturunkan. Dan juga untuk makluman, bagi menjaga keselamatan orang-orang ataupun orang ramai yang menggunakan perkhidmatan awam ni, kita membuat pemeriksaan di 54 depo bas. Okey. Kita buat pemeriksaan, kita hantar orang kita periksa depo bas ni sama ada mereka mengikut kriteria keselamatan yang kita dah tetapkan, dan juga pemeriksaan di 28 terminal di seluruh negara. Kita hantar. Kita nak pastikan bas yang akan digunakan tadi roadworthy.
Maknanya dari segi tayarnya, teknikalnya, Ya, betul. dan pemandunya sendiri pun. Cuma sekarang saya nak tanya juga, ada yang mengatakan pemandu kedua dah tak ada Perlu lagi. Perlu lagi. Masih ada dalam peraturan dan perlu ada pemandu kedua bagi jarak perjalanan yang lebih 300 km. Oh, okey, baik. Sebab bila musim perayaan mungkin orang cakap apa, jangka masa untuk perjalanan tu mungkin akan meningkat 3 kali ganda ataupun 4 kali ganda kan. Sebab saya kampung saya dekat Kedah. Saya pernah dari Kedah nak ke sini 18 jam. Itu sebab menyebabkan keletihan tu. Daripada pemandu pertama tu yang doktor kata memang pemandu kedua kena ada. Kalau dia 300 km kena buat satu dan ke atas lah. 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan. So in case kalau musim perayaan, mungkin 100 km pun ambil 4 jam. So yang tu macam mana? Perlu ada juga ke ataupun dia dia balik semula kepada kilometer. Dia balik kilometer. Okay, tapi ingat untuk monitor benda ni ada pegawai JPJ yang menyamar kat dalam. Okay. Itu sebab bila nak cakap penyamaran, kita akan ada pegawai kita yang duduk dalam bas-bas ni. Bagi memastikan dan keselamatan, kita nak yakinkan orang ramai, shift lah kepada perkhidmatan awam, sebab kita pun ada orang memantau sangat ketat lah untuk bas perkhidmatan awam ni. Mereka sama disap rokok, semasa memandu, guna telefon, dan kita akan berhentikan terus. Kalau mereka guna telefon dan keadaan bahaya, pegawai kita yang buat penyamaran ni akan memberhentikan terus, pasal kita nak memastikan bahawa keselamatan ni akan terjaminlah kepada semua pengguna-pengguna perkhidmatan awam ni. Dan satu lagi, kita akan adakan ujian-ujian saringan bagi memastikan pemandu-pemandu ni tidak menyalahgunakan bahan-bahan terlarang lah. Tapi yang ni kita nak pastikan supaya mereka, orang ramai ni yakin bahawa mereka ni selamat menggunakan perkhidmatan awam. Sebab ada sesetengah tu memang takut nak naik kenderaan awam sebab takut mungkin bukan disebabkan orang cakap apa, kesalahan sendiri, tapi kesalahan orang lain, kesalahan driver tu mereka yang menjadi mangsa kan. Tapi bila JPJ buat strategi dengan ada penyamar, kita dah ambil dah langkah-langkah awal untuk membantu meningkatkan keselamatan tadi. Dari segi kenderaan kita dah buat pemeriksaan. Pemandu pun kita cek. Bukan saja cek dokumentasi kompetensi dia, termasuklah ujian saringan supaya dia tidak dipengaruhi oleh benda barang-barang terlarang dan sebagainya. So banyak usaha kita buat. Dalam waktu yang sama kita letak orang kita lagi menyamar sepanjang masa untuk pastikan apa-apa kecemasan kita dapat ambil tindakan. Setiap bas ada penyamar ke ataupun ada yang terpilih sahaja ataupun random? Kita buat secara random, tapi kita adalah cara-cara kita untuk pastikan bahawa keselamatan itu tinggi. Bila dia buat secara random, itu bagi saya itu strategi yang bagus, sebab semua pemandu bas ni akan berjaga-jaga sebab dia tak tahu siapa kat dalam tu. Supaya mereka berjaga-jaga. Selain daripada itu, kita nak mendidik dia supaya walaupun tak ada next time, dia akan berubah kan. Itu yang sikap supaya mereka berubah kepada perkara yang lebih baik. Dan juga kepada yang menggunakan kenderaan awam. Sebelum tu kita juga nak minta penumpang bas tu. Dia pun boleh buat aduan. Dalam e-aduan tu dia boleh buat aduan. Itu bagus. Bukan saja pegawai JPJ yang ada, yang tak ada tu tolong kami buat aduan. Katalah dia potong lorong kecemasan ataupun dia gunakan potong barisan dengan cara berbahaya. Buat betul. Yang ni memang kita dah mula terima lah. Dah mula terima aduan daripada pengguna sendiri. Sebenarnya orang awam dan penguatkuasa perlu bekerjasama. Inilah dia sebenarnya itulah dia punya keyword dia. Bekerjasama bagi memastikan keselamatan jalan raya. Kalau kita dapat tingkatkan ni, kita akan dapat, insya-Allah kita dapat kurangkan kemalangan. Dan saya nak sebut juga tentang ni lah, yang menggunakan kenderaan sendiri, patuhilah peraturan-peraturan jalan raya, terutamanya dalam sudut pemandu laju. Kita ada 45 kamera yang berada di sekitar kawasan tuan-tuan yang akan merekodkan kelajuan tuan-tuan. Sebab kelajuan ni dia represent berapa persen, doktor? Kemalangan? Kelajuan ni lebih dari 20%. 20%. Dia akan menyebabkan kemalangan. Jadi kita dah letakkan 45 buah kenderaan, 45 buah kamera-kamera ni bagi mengesan kelajuan. Dan akan berfungsi secara aktif 24/7 lah. 24 jam akan bergerak. So kalau kita dapat kawal kelajuan, insya-Allah kita dapat kurangkan sikit 20% daripada
chances untuk So kematian. maksudnya kamera ni dia tak ada cuti lah. Dia tak Dia tak ada cuti. cuti. Kita dah pastikan kita dah servis supaya dia aktif 24 jam. Dia cukup tenaga lah untuk bekerja 24 Cukup jam. Sangat-sangat cukup tenaga. Okay. Itu satu perkara yang bagus yang pendekatan yang diambil oleh JPJ. Dan saya nak tanya juga, ada sesetengah orang bila berkaitan dengan kelajuan, apabila apabila trafik tak sesak, dia ada setengah mindset orang ni, dia fikir had laju adalah 110, jadinya dia boleh duduk lorong laju, lorong paling kanan dengan kelajuan 110. Apa komen doktor ataupun Datuk sendiri macam mana? Sebab kalau saya mungkin kita boleh laju sikit untuk memotong dan kita kembali kepada kelajuan yang ditetapkan. Cuba ulas sikit, mungkin pendapat saya salah ataupun sebenarnya dalam kuasaan kelajuan ni dia ada juga toleransi. Toleransi yang saya tak perlu sebut di sinilah toleransi ni bagaimana. Tetapi dalam hal-hal yang melibatkan contoh dalam hal-hal yang melibatkan katakan ambulans, dia akan memandu laju lebih pada 110. Yang ni memang kamera akan dapat tangkap dan sebagainya, sebab-sebab dan musababnya. Dan juga ada yang juga disebabkan oleh kemalangan dan sebagainya. Kita boleh lihat daripada kamera, sebab kita ada kamera yang mengawal kedudukan dan sebab-sebab tindakan-tindakan yang diambil. Tak semestinya kita mengambil semua tindakan. Ada sebab-sebab yang tertentu boleh kemukakan kepada kami sebab kenapa mereka dikenakan tindakan dan kenapa mereka tidak boleh dikecualikan tindakan. Ada sebab-sebab dan tertentu. Jadi tetapi dari sudut perundangannya adalah harus mematuhi peraturan jalan raya 110 km per jam. Dia ada dia punya had-had dia dan juga alasan-alasannya perlu dikemukakan. Okey, baik. So maksudnya JPJ sendiri pun ada timbang tara yang akan di apa? Disiasatlah semula. Disiasat dalam kes-kes tertentu akan disiasat semula. Tetapi saya nak nasihatkan di sini dah cakap pasal kelajuan dan lorong kanan ni. Janganlah gunakan lorong kanan kalau nak buat perlahan. Ini yang salah satu punca menyebabkan kesesakan dan orang marah. Kita tengok selalu berlaku juga kita tengok satu buah kenderaan mengekorinya sampai 1-2 km sebuah kenderaan, sedangkan di depannya kosong. Ini antara perkara-perkara sikap yang akan menyebabkan boleh berlakunya kesesakan dan kemarahan kepada orang ramai. Bila berlaku kemarahan akan ada road bully. Yes. So bila orang tak puas hati dengan dia, orang potong gigi, lepas tu marah dia pun nak ingin balik. Itu antara tanda-tanda atau punca-punca boleh menjadi kemalangan tu. Ya, betul. Punca-punca kemalangan. So dia berkait banyak punca-punca kemalangan ni kan. So itu antara salah satunya. So saya nak tanya juga, ada tak macam road ban yang ditetapkan kerajaan untuk keselamatan jalan raya ni? Pada musim perayaan. Kerajaan telah pun mewartakan, Kementerian Angkutan telah pun mewartakan warta road ban lah. Road ban ni maknanya larangan bagi kenderaan perdagangan untuk bergerak 2 hari sebelum raya, itu pada 8 dan 9, dan 2 hari selepas raya itu pada 13 dan 14. Jadi mana-mana kenderaan berat yang melebihi 7,500 tadi dilarang daripada menggunakan jalan raya dalam tempoh tersebut lah. Kecuali yang diberi kebenaran, yang essential service tadilah, yang ada ikut keperluan dan sebagainya. Jadi tempoh ni sebenarnya kita tahu bahawa 89 tu adalah pergerakan kenderaan persendirian cukup tinggi. Jadi kita nak bagi ruang supaya tak berlaku sesak, tak berlaku kemalangan di antara kenderaan perdagangan dengan kenderaan persendirian. Sebab kemalangan kenderaan perdagangan persendirian ni akan memberi kesan yang sangat besar yang selalu kita dengar di media dan sebagainya. Betul. Sebab dia 89 tu pula orang balik. Itu sebab dia buat 89. Lepas tu 13-14 bila orang nak balik ke destinasi semula lah, tempat kerja masing-masing. Sebab 4 hari itulah. Apabila sebut pasal masa tu kan, kita tengok ini soalan lain sikit lah. Bila kita tengok pada bulan puasa, bulan Ramadan ni, kebanyakan pekerja akan balik bermula pukul 3.30, pukul 4 petang kita dah mula balik. Tetapi kenderaan perdagangan ni dia tak boleh masuk ke jalan-jalan utama lebih kurang dalam pukul 5 macam tu kan. So bila dia bertembung, orang awam, orang balik kerja balik awal, so dia akan berlaku kesesakan yang amat serius pada bulan puasa bila orang nak balik kerja kan. Sebab itulah kita akan ada had-had masa tertentu kepada kenderaan-kenderaan ini. Tetapi oleh kerana
specialnya berlaku pada bulan puasa lah, ketika orang balik lari pada masa biasa. betul. Yang ni kita tak dapat nak elakkan sebab apa ni, had masa ni telah kita tetapkan lebih awal. Jadi memang apa ni, had masa kena berat ni memang pagi ada time-time dia tertentu yang dia tak boleh keluar, dan petang. Memang yang tu kita terpaksa hadapi sedikit lah dalam satu bulan puasa ni. Dan itu orang hadapi tu sebab semua nak balik berbuka puasa dengan keluarga. Kan? Tetapi bila itu hari-hari akan berlaku. Tapi bila berkaitan dengan orang nak balik beraya, itu baru kita buat apa? Keistimewaan. Yang kita panggil rock band tadi lah. Ya, betul. Rock band tadi. Okey, pengangkutan awam seperti bas ekspres ke apa semua ni kan, bila Datuk cerita tadi ada apa nama tu? Ada anggota yang menyamar ke apa semua bagai kan, boleh perincikan lebih detail tak? Macam mana mungkin bermula bila penyamaran tu berlaku ataupun bila berakhirnya? Okey, untuk operasi penyamaran ni kita bermula daripada 1 lagi. Oh, 1 April sudah bermula. 1 April dah mula sehingga 20. Okey, baik. So kita Berterusan lah, kita buat berterusan. berterusan. Berterusan lah sepanjang 1 hingga 20 tadi. Dan kita sebagaimana saya maklum tadilah, kita akan ada secara rawak, dan lebih tinggi penyamaran akan berlaku dalam 2-3 hari sebelum raya tu sendiri, dan 2-3 hari selepas raya. Kita tumpu lebih sikit lah pada masa tersebut kerana kita tahu pergerakan bas ekspres ni cukup tinggi pada masa berkenaan. Ya, betul. Walaupun 1 April tu orang tak ramai lagi yang naik bas kan untuk balik ke kampung, tapi JPJ sudah buat. Kita dah bergerak. Dah bergerak. Sebab itu dalam masa operasi. Dan kita telah membuat rancangan dan juga apa ni, timeline lah kepada anggota kita dan pegawai-pegawai kita yang membuat apa ni, penyamaran ni. Dah ada timeline dia. Jadi memang insya-Allah kalau boleh kita nak buat semua orang berada dalam pergerakan tu. Tetapi memandangkan kekurangan anggota dan pegawai, jadi kita buat secara rawak supaya kita dapat apa ni, meningkatkan, kalau boleh kita buat lagi banyak lah, lagi bagus. Tetapi kita mengikut keadaan apa ni, kekuatan anggota kita lah, berapa ramai dan sebagainya. Walaupun perisik daripada JPJ sedikit, tak meliputi semua bas, tetapi kita ada mata-mata JPJ iaitu orang awam sendiri. Itu yang penting. Masih lagi kita mengharapkan pada orang awam bersama-sama, walaupun tak ada orang apa ni, kata orang tu penyamar dalam bas tu, tetapi kita masih ada orang awam yang masih bersedia untuk bekerjasama dengan kita. Ya, betul. Itulah JPJ kita dalam konsep memperkemaskan tanggungjawab bersama. Jadi aplikasi JPJ e-aduan tadi salah satu aspirasi kita lah untuk melaksanakan tanggungjawab bersama. Kita galakkan sangat orang awam adu kat kita untuk kita ambil tindakan. Okey, bila orang awam jadi mata-mata kepada JPJ, kepada penguatkuasa semua kan, of course akan ada banyak kesalahan yang akan dapat kita kesan. Betul. Jadi saya nak tahu juga, bila kesalahan-kesalahan yang dikesan tu, prosesnya kan, prosesnya bagaimana kita nak memberitahu kepada orang yang buat salah tu. Saya dah tahu tu. Jadi begini, apabila kita dapat maklumat daripada orang ramai melalui telefon, gambar dan sebagainya, kita akan ada notis di bawah Seksyen 114, di mana kita akan menghantar notis tersebut kepada alamat dan nombor yang kita dapat kesan tadi. Kita akan hantar kepada alamat mereka. Dalam masa 3 hari mereka akan terima. Oh, dalam masa 3 hari sahaja? Dalam masa 3 hari mereka akan cepat. Cepat kita akan terima. Kita akan hantar dalam masa 3 hari. Ya. Kita akan hantar masa 3 hari. Mungkin seminggu lah lepas tu akan dapat. Masa 3 hari kita akan proses dan sebagainya, dengan gambar dan sebagainya. Dan jika mereka gagal hadir, dapat notis, ada yang dapat notis ni apa notis? Betul. Dia abaikan, tak bagi. Dia abaikan ataupun tak nak terima. Tak nak terima daripada pos berdaftar, tak nak terima dan sebagainya. Tapi dalam masa tak nak terima ni, proses ini akan terus berjalan dan mereka akan tetap dituduh. Kita akan keluarkan notis untuk dituduh di mahkamah. Jika mereka tidak hadir di mahkamah, akhirnya mereka tak hadir kan, sebab mereka tak nak terima, tak hadir, dan akhirnya kenderaan mereka atau mereka sendiri akan di blacklist. Blacklist. Yes. Mereka tidak boleh membarui cukai jalan, tidak boleh membarui lesen dan sebagainya. Jadi terpaksa mereka akan datang juga akhirnya untuk ditemu siasat dan membayar balik saman dan juga tindakan-tindakan seterusnya, siasatan dijalankan. So bukan boleh terlepas begitu sajalah. Proses ni akan berjalan kepada pemilik ataupun penerima 114 ni, atau kita panggil penerima notis 114. Faham? Okey, jadinya
adakah kesalahan-kesalahan tu akan dimasukkan sebagai mata dalam sistem kejaran tu? Ya. Kesalahan-kesalahan contoh ya, kalau pemandu bas tadi menggunakan telefon bimbit ataupun lorong kecemasan, lampu isyarat langgar, semuanya apabila sama diselesaikan, kita akan bagi mata demerit. Dan di akhirnya mata demerit ni akan menyumbang kepada lesen mandu dia, boleh menyebabkan lesen mandu digantung ataupun dibatalkan. Kesan besar. Sekiranya dibatalkan, adakah kita boleh memohon untuk ambil lesen semula ke macam mana? Dia boleh kalau dibatalkan, tapi kena menunggu 12 bulan. Oh, Dia ada selepas tempoh 12 bulan. 12 bulan dia tak boleh memandu. Oh, dia ada tempoh kena ban dia Kena lah sebenarnya. ban dia. Dia ada Tak boleh ban bawa. dia juga 12 bulan tadi. Jadi lepas 12 bulan, yang teruknya kena ambil semula, start balik. A balik, A, B, C balik, sehinggalah lulus balik. Itu yang teruk, bila dah kena ban, Okey. dia terpaksa balik ambil lesen L balik. Macam orang baru. Macam orang baru. Macam orang baru. Dan sekarang bila prosesnya macam zaman saya ambil dulu mungkin 10 tahun lepas, dia cepat lagi 2 bulan kita boleh settle. Betul. Tapi sekarang setahun belum tentu settle sebab orang ramai nak ambil lesen kan. Dah kena pegang lesen P pula. Ya, 2 tahun. lesen P 2 tahun pula. Itulah sebabnya kejaran. Nampak kejaran. Kita nampak ringan, dia cuma mata demerit. Tapi bila dah kena amaran, kena gantung lesen, dia punya proses nak dapatkan balik tu susah. Dia jadi macam kita tak ada lesen semula lah. Okey, faham. So mata demerit ni kan, dia akan ambil dalam tempoh berapa lama? Contohnya lah kan, mungkin dia buat kesalahan tu dalam masa setahun dia akan clear ke, ataupun dalam masa 5 tahun dia akan clear ke, macam mana? Okey, dia begini saja. Lepas dia selesaikan kes tersebut, terus dia akan, mata tu automatik akan masuk dalam sistem. Sistem automatik dah kira. Okey. So bermaksudnya kalaulah dia berjaya mengumpul 20 mata, untuk kalau pemegang lesen CDL, kita akan bagi amaran. Okey. Jadi kalaulah dia kumpul 20 mata seterusnya, kita akan gantung 6 hingga 8 bulan. Okey, faham. Dia ada 3 peringkat pergantungan dia. So mata demerit tu akan kekal berapa lama? Mata demerit tu untuk tempoh dalam sistem 5 tahun. 5 tahun. Dia tak hilang sebenarnya. Okey. So maksudnya selama 5 tahun tak akan hilang, tapi selepas 5 tahun tu dia akan mula baru balik ke macam mana? Dia ada persentage dia. Percentage dia lah. ada percentage So maksudnya 5 tahun. Katalah dia tak melakukan kesalahan setahun tadi, dia ada diskaun dia untuk 50%. Dia ada diskaun, tetapi dia tak hilang. Dia tak Okey, hilang. faham. Maknanya you dah buat salah, dah buat dosa. Dosa tu boleh diampun dah kalau tu tak mengulangi, tetapi masih dicatat. Ya, Maksudnya faham. begitulah. Dia tercatat lagi, tapi walaupun dah diampunkan dia masih Walaupun dikurangkan, sejarah tu ada. sejarah tu masih lagi dalam rekod kami. Okey, Itulah beratnya kejaran. Okey, nak tahu juga kesalahan-kesalahan yang akan dicatat dalam kejarah tu, apa kesalahan-kesalahan dia? Dia ada 20 kesalahan berjadual. Jadual. Pertamanya tadilah, yang contohnya langgar lampu isyarat merah. Itu kesalahan besar lah kan? Kesalahan besar. Kemudiannya memandu laju, memandu tidak cermat, muatan bahaya, memandu secara bahaya, lorong kecemasan. Itulah antara kesalahan telefon bimbit tadi, potong queue, tak pakai tali pinggang keledar. Ini antara kesalahan-kesalahan yang disenaraikan lah, kesalahan jadual tadi. Tapi yang menarik ni dia ada poin dia. Kesalahan-kesalahan yang berat dia akan tinggi dia punya mata kejaran. Contoh contoh memandu secara melulu. Seksyen 43 sehingga menyebabkan kemalangan, dia terus dapat 10. Dia tak sama dia punya dia punya kadar mata tu. Kalau membuat salah kecil lah umpamanya, tak pakai topi keledar. Walaupun dia dah kena saman dah, dia kena juga 2 mata kejaran. Kalau dia buat 10 kali tak pakai kena, mana sampai juga 20. Jadi dia ada kadar-kadar dia, tapi kalau buat berulang dia akan tambah. Dia akan tambah. Cuma bila nak bercakap pasal kesalahan dekat kejaran ni kan, dia akan ada contoh lah, kalau kita potong sebelah kiri dikira kesalahan. Ya. Betul tak? Tetapi dia ada situasi-situasi tertentu bila orang depan kita tu dia bawa slow dah lama dah, kita dah bagi beam lah, kita dah bagi signal kanan lah apa semua. So kita potong sebelah kanan, kita potong lane kiri. Kebetulan kena pula ada operasi ataupun ada apa semua. Memang salah. Potong kiri ni memang salah. Tak boleh. Tapi yang depan ni lah saya cakap sikap. Sikap dia ni yang kita nak kena perbetulkan. Jadi antaranya kita mengambil sebab lah kenapa mereka ni
kenapa mereka ni mengganggu. Kita boleh sebenarnya yang belakang ni boleh membuat aduan melalui apps tadi. Tetapi kita tetap tak boleh potong ikut kiri. Memandu di lorong kanan secara perlahan. Dia ada dia punya kesalahan tu. Kenapa memandu sebelah kanan perlahan? Kalau di sebelah kiri di perlahan, kita boleh ambil sebelah kanan kan, tak ada isu, tak ada masalah. Tetapi yang memandu sebelah kanan ni terutamanya macam lori-lori, dia tak boleh memandu sebelah kanan terlalu lama untuk memotong. Pergerakan dia, tak boleh. Dan benda ni antara salah satu kesalahan yang boleh dilaporkan kepada kita. Memandu kenderaan besar memandu sebelah kanan secara berterusan. Ini memang satu kesalahan. Satu lagi saya nak highlight dekat sini juga lah. Menyelenggara kenderaan. Ini salah satu perkara yang kadang-kadang boleh menyebabkan kesesakan, kemalangan sebab kenderaan not worthy. Tidak boleh berada di jalan raya, breknya rosak dan sebagainya. Betul. Dan apabila mereka rosak, terutama lori besar ni lah, rosak, mereka akan berada di tepi jalan. Dan akan mengganggu kenderaan-kenderaan lain kelancaran. Yang ini kita akan ambil tindakan tau. Bukan kerosakan kenderaan ni menyebabkan kesesakan, akan diambil tindakan dan oleh pegawai kita. Bukan sekadar menyebabkan kesesakan tu, tapi ada juga yang motor bila malam dia tak nampak. Itu juga menyumbang kepada satu pelanggaran dan kematian. Ya, pelanggaran dan kematian. Dan saya tengok ngeri betul. Bila dia tengah laju, dia hantam pula objek yang tak bergerak, memang ngeri betul. Itulah musim perayaan ni kita minta kerjasama lah orang awam, pengguna jalan raya yang nak balik kampung tu, pastikan penyelenggaraan kenderaan mereka. Setiap tahun kita perhatikan bila kesesakan berderet tepi yang rosak dan sebagainya. Dan ada anggota kami yang bertugas di lebuh raya bertanya tu, tengok-tengok rekod penyelenggaraan dia dah lama. Suka sikap yang tak suka menyelenggara ni satu masalah juga. Ya, betul. Dia biasa sikap orang yang tak menyelenggara ni, apa nasihat kepada diorang yang datuk atau doktor boleh berikan kepada diorang? Satu, kita akan ambil tindakan. Sebab kerosakan jalan raya, kerosakan ketika memandu jalan raya kerana tidak menyelenggarkan kenderaan terletak di bawah satu kesalahan di bawah APJ. Sebenarnya tak menyelenggara kenderaan pun. Ada kesalahan sehingga bila dia tak menyelenggara kenderaan, dia akan rosak. Bila rosak, dia akan mengganggu kelancaran dan meningkatkan risiko kemalangan. Tindakan akan diambil sebab kesalahan tu memang termasuk dalam kesalahan-kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Saya nak tanya juga, in case yang ni situasi dekat jalan raya kan, dekat atas lebuh raya, sekiranya ada kenderaan rosak, lepas tu ada yang belakang dia break emergency, dia tak langgar kenderaan rosak tu, tapi yang belakang dia hantam dia, so kita boleh charge tak kepada kenderaan yang rosak tu? Bila dia macam ni, bila berlaku kemalangan yang melibatkan ni, JPJ sebenarnya tak menjalankan siasatan. Yang menjalankan siasatan adalah pihak polis. Ya, betul. Di bawah Seksyen 43(1). Yang ni langgar belakang, melibatkan melibatkan third party dia panggil. Melibatkan third party biasanya akan disiasat oleh JSPT. JSPT akan buat siasatan sama ada brek ni disebabkan oleh apa? Mungkin kenderaan depan pun akan dikenakan tindakan, mungkin disebabkan oleh kesalahan tidak menyelenggar kenderaan. Yang belakang pula dia sepatutnya lebih berhati-hati dengan keadaan kelajuan dan sebagainya. Dan yang belakang pula yang melanggarnya pula dia sebab siasatan ni bukan dijalankan, hukuman bukan dijalankan pada ketika itu. Siasatan perlu dijalankan sebab dan punca kemalangan itu berlaku. So kita ambil masa yang agak panjang lah untuk tentukan siapa yang salah, siapa sebenarnya. yang bersalah sebenarnya. Betul. So kita nak tahu juga, boleh Datuk macam berikan tip keselamatan jalan raya lah sebagai nasihat untuk orang rakyat Malaysia ni dalam perjalanan nak pulang ke kampung. Betul. Tu apa nasihat? Dari aspek pemandu, saya ada dua keadaan lah. Satunya mungkin Datuk nanti sentuh pasal kenderaan, tapi dari nasihat untuk pemandu-pemandu, nombor satu sekali, elakkan melakukan 9 kesalahan utama. Seperti laju, sabar sikit lah. Masa perayaan kita tahu jarak perjalanan, biar lambat asal selamat lah. Biar lambat asal selamat. Itu penting sangat. Laju sangat perlu diperlahankan supaya tidak terbabas dan sebagainya. Nombor keduanya adalah peraturan-peraturan lalu lintas dipatuhi. Contohnya lampu isyarat, tidak menggunakan lorong kecemasan kecuali di kawasan yang dibenarkan. Yang smart lane diaktifkan tu okey. Dan juga tidak potong barisan.
dan juga tidak mengekor dengan rapat. Selalunya kalau bila kereta banyak ni bumper tu merimaskan. Betul. Kan, dan salah sikit je dah kena. Tolong jaga jarak. Jarak tu sangat penting, jarak bumper tu bumper semasa tadi. Itu adalah antara perkara-perkara yang penting lah, selain ada penyelenggaraan yang mencukupi. Rehat penting. Tidur yang mencukupi, rehat yang mencukupi tu sangat penting. Rasa penat, masuklah R&R ke atau rancang betul-betul perjalanan tadi. Dan seterusnya, setiap peraturan tadi ada kebaikan dia. Hormat peraturan, respect peraturan, lewat sikit, lambat sikit, tapi insya-Allah selamat jika mengikut peraturan tadilah. Dia sebenarnya peraturan ni diwujudkan bukannya untuk menyusahkan orang, tapi untuk selamatkan orang. Kenapa tak patuh kan? Patuhi je, senang. Sebab kalau semua orang patuh, insya-Allah semua selamat. Ya, kan? betul. Itulah antara dua, sikap tidak mahu mematuhi peraturan. Inilah sikap menyebabkan kemenangan. Betul tu. Satu lagi, selalu kita tengok bila musim perayaan ni, bila kereta banyak yang diabaikan. Signaling. Nak masuk tu pakai gitu saja. Tukar lorong tak beritahu, sangat tak bagi tahu. Itulah orang cakap, dan tergesa-gesa. Itulah ada juga netizen yang cakap orang Malaysia ni banyak berahsia, sampai nak tukar lorong pun tak nak bagi tahu. Janganlah sampai berahsia sangat. Maklumkan je lah pada kami bahawa kamu mau potong ke kanan. Saya akan perlahan. Komunikasi tu cukup penting. Maknanya nak tukar lorong, please bagi signal. Jarak tak dipastikan tadi. Itulah benda-benda komunikasi dalam pemanduan lah. Dalam pemanduan. Betul. Dalam pemanduan Walaupun kita tak kenal dan kita tak berkomunikasi secara verbal, tapi secara isyarat pun orang dah tahu. Orang faham. Penat-penat engineer buat signal tu kan. Ya, betul. Gunakanlah kan. Diorang tak nak guna, takut rosak ke apa, tak tahulah. And then bagi kenderaan pula, saya rasa Datuk, kita perlu pastikan sebagai pemandu brake lah. Minyak brake tadi sangat penting, sebab bila kita memandu jarak jauh, kenderaan yang banyak, penggunaan brake sangat kerap. Jadi kalau kita kena pasti check betul-betul brake system kita, angin tayar kenderaan kita tadi supaya dia stabil. Dan juga keseluruhan lah roadworthy dia, signalnya berfungsi dengan baik. Wiper pun kena betul. Nanti hujan dan sebagainya akan mengganggu pemandangan dan sebagainya. Betul. Tapi kalau saya nak juga, kalau bulan puasa ni, jangan lupalah bawa air kurma sikit. Bila dah jam tu kan, bila kena time dia buka puasa, dia tak boleh, dia mula dah nak laju lari dan sebagainya kan. Jadi bawalah sedikit makanan, terutamanya bulan puasa ni lah. Selain daripada kenderaan tu, saya nak langkah-langkah lain lah. Ya, betul. Sebab itu salah satu punca juga tu, bila ada setengah orang cakap berbuka di awal waktu ni adalah perkara yang mendapat pahala yang lebih sunnah. Tapi nak berbuka di awal waktu tu bukannya kita kena makan makanan berat. Semestinya kita berbuka sahaja. So minum air pun dah cukup, minum kurma. Yang kelang kabut dalam jam, nak potong kiri, potong kanan kan. Macam dia seorang nak berbuka. Lupa semua, lupa dah peraturan-peraturan patut dipatuhi dan sebagainya. Disebabkan nak sunnah, nak mengejar sunnah tu kan. Bagus mengejar sunnah, tapi janganlah abaikan keselamatan jalan raya. Okey. So sebelum tu ada satu lagi tip yang paling pentingnya adalah segi merancang tadilah. Merancang tadi kita kena kira sebagai pemandu tadi, jarak perjalanan, masa perjalanan, lokasi yang kita nak berhenti dan sebagainya. Saya rasa ini pun sangat penting lah untuk dirancang. Untuk sebagai pemandu, rancang supaya sampai dengan selamat. Pandu cermat sampai selamat ke destinasi tadi. Dan kalau pengguna highway dan juga konsesi, untunglah kita nasihatkan untuk ikut time travel advisory tadi. Maknanya nasihat perjalanan yang diberi tadi perlu diikuti supaya kita dapat elak kesesakan ataupun bantu semua pengguna jalan raya tadi untuk bergerak dengan masa yang sesuai. Okey, baik. So sebelum kita mengakhiri siaran kita pada ini, rancangan kita ni, ada last word daripada Datuk ataupun Doktor? Bagi saya, semua pemandu-pemandu ingatlah, patuhi peraturan, biar lambat sampai selamat. Itu saya punya nasihat kepada orang ramai. Saya mohon kerjasama dari segi tanggungjawab bersama. Sama-sama kita jadikan musim perayaan ini adalah musim perayaan yang paling kurang kemalangan dan kematian di jalan raya. Okey, baiklah. So terima kasih kepada Datuk dan juga Doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada orang awam, supaya
ialah kita dapat tahu kesalahan-kesalahan tu boleh diadukan. Bukan hanya penguatkuasa saja boleh ambil tindakan, tetapi orang awam juga boleh mengadu kepada pihak-pihak berkuasa. So saya ucapkan selamat hari raya kepada semua penguatkuasa kita yang bekerja pada hari raya, dan ucapkan ribuan terima kasih kerana sanggup korbankan masa bersama keluarga semata-mata untuk menjaga keselamatan orang awam. Itu tanggungjawab bagi saya, pengorbanan yang paling besar bagi saya tu, sebab dia abaikan keluarga, bukan abaikan tapi dia tidak bersama keluarga untuk menjalankan amanah dia, kan. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana hadir pada hari ini, dan juga Doktor kerana sudi untuk berkongsi maklumat pasal OPS khas musim perayaan Aidilfitri dan keselamatan jalan raya kita pada kali ini. Dan nasihat saya kepada orang ramai dan juga kepada orang awam, patuhilah peraturan yang ditetapkan, kerana peraturan itu menjamin keselamatan dan dibuat untuk menjaga keselamatan kita. Jika kita patuh kepada peraturan, mungkin keselamatan kita boleh dipertingkatkan. Dan ribuan terima kasih kepada anggota-anggota kita yang bertungkus lumus untuk orang cakap apa, menyelesaikan masalah kesesakan, menyelesaikan masalah kemalangan-kemalangan jalan raya, khususnya pada musim perayaan ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan pada dengan podcast Harian Metro apa-apa saja, dan kita semestinya kita akan membincangkan topik-topik yang memberi manfaat kepada orang ramai dekat luar sana. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.